Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina Ramadan, syahrul mubarak, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, semuanya tuan-tuan, para jemaah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamunya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi peluang dan kesempatan kepada kita sama-sama kita hadir ke surau pada malam ini, melakukan ibadat qiyam kita, melakukan salat tarawih. Dan tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan yang terpilih 50 yang terpilih untuk menjadi makmum dan terselamat menjadi imam di rumah masing-masing. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya pun tadi bila datang ingat dah tak boleh masuk dah. Pagar dah kunci dengan polis pula duk jaga kat depan tu. Allah, rasa macam nak masuk sepadan Palestin. Tuan-tuan sekalian, inilah cabaran kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa pelihara kita dan Allah memberkati kita berada di bulan yang penuh barakah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan yang amat berharga pada malam ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fil jannati la ghurafan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga nanti ada suatu bilik yang istimewa. Bilik VIP, first class. Kita dapat masuk syurga tu pun dah istimewa dah, tuan-tuan sekalian. Tapi dalam tu Allah sediakan ada satu lagi bilik yang lebih istimewa lagi, yang bukan semua orang yang dalam syurga itu dapat masuk bilik itu. Ada orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh masuk dalam bilik itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan lagi tentang bilik ini. Kata Nabi, taradhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilik yang Allah sediakan istimewa tu kalau tengok daripada dalamnya nampak luar, dan kalau tengok daripada luar nampak dalam. Apa istimewanya Ustaz? Biasa kalang ni pun boleh kan buat dinding kaca. Duduk luar nampaklah dalam, duduk dalam nampak luar. Tentu kena ingat Nabi SAW sebut ni di zaman waktu tu orang buat rumah dengan pelepah-pelepah tama je. Buat rumah dengan ketul-ketul batu susun jadi dinding je. Tak ada lagi nak gambarkan teknologi dinding kaca macam kita hari ni. Kira nak gambarnya hebatlah. Yang Nabi SAW nak gambarkan bilik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam syurga itu. Tapi tak boleh kita nak samakan dengan apa yang ada di dunia ini, sekali-kali tidak sama apa yang ada di syurga nanti. Maknanya bilik yang istimewa.
Syurga first class. Kita naik kapal terbang pun ada beza tuan-tuan. Tuan-tuan selalu naik dengan kapal terbang business class, first class. Tak sama macam saya duk naik, asyik naik ekonomi kelas ni. Tapi boleh naik kapal terbang tu seronok lah. Walaupun duk ekonomi kelas, tuan-tuan sekalian, dia punya susun kerusi tu rapat dengan itu. Pandai syarikat kapal terbang ni, dia ukur siap-siap ni, dia punya paha dengan lutut kita ni, dia pun susun kerusi memang ikut sendat ni. Kadang-kadang nak menguat sikit pun tak boleh. Apatah lagi nak mengeliat kan. Tapi kalau duduk business class tuan-tuan, macam tuan-tuan lalu duduk kan, naik kapal terbang kan, nak menunjuk kaki boleh, nak menerak boleh, nak baring boleh, kuat letang boleh, kan, semua boleh. Kira hebat lah, kan, selesa. Jadi seolah-olah begitu. Walaupun syurga itu sudah pun istimewa, maknanya suatu nikmat yang cukup besar, tapi dalam tu ada lagi bilik-bilik yang Allah sediakan yang bagaimana Nabi SAW gambarkan semua istimewa. Bila Nabi SAW cerita begitu, tuan-tuan sekalian, bangun seorang Arab Badawi. Kata Arab itu, faqama ilaihi a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Bangun seorang Arab Badawi kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang Rasulullah duk gambarkan bilik yang istimewa, yang hebat, yang Allah sediakan dalam syurga nanti, siapa yang layak masuk bilik itu? Disediakan untuk siapa? Dia tanya Nabi SAW. Maka jawab Nabi SAW, qala hiya, bilik ni, kata Nabi SAW, Allah sediakan untuk 4 golongan manusia ini. Jadi malam ni kita nak sebut tentang 4 golongan ni, agar kita juga termasuk dalam 4 golongan ni yang layak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takat dalam syurga, tapi dalam syurga itu ditempatkan yang bilik yang sungguh istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 4 golongan ni, tuan-tuan sekalian? Kata Nabi SAW, yang pertamanya, liman atabal kalam. Siapa atabal kalam? Ialah orang yang baik kata-kata dia, baik tutur bicara dia. Dia cakap, dia tak cakap ikut suka hati. Dia jaga lisan dia, dia jaga lidah dia, dia jaga mulut dia, dia jaga pertuturan dia, dia jaga kata-kata dia. Dia tak cakap benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tidak boleh bawa manfaat pada diri dia. Ini liman atabal kalam. Orang yang jaga mulut dia, orang yang tutur bicara dia baik, yang baik kata-kata dia. Ini orang yang layak akan Allah masukkan dia di dalam syurga, yang Allah akan tempatkan dalam bilik yang istimewa. Allahu Akbar. Inilah penyakit kita hari ini, tuan-tuan sekalian. Dan dalam banyak-banyak anggota yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita hari ini, mulutlah yang banyak boleh membawa kebinasaan kepada kita. Mulut ni lah yang banyak melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Daripada mulut kita berbohong, daripada mulut kita menipu, daripada mulut kita memfitnah, daripada mulut kita mencaci maki, daripada mulut kita mengadu domba, mengeluarkan kata-kata kufur, memfitnah, menuduh yang bukan-bukan. Mulut. Dalam banyak-banyak anggota, tuan-tuan sekalian, mulutlah paling banyak yang melakukan perkara-perkara maksiat, dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu suatu ketika sahabat bertanya pada Nabi SAW dalam hadis yang lain. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah yang menjadi amalan ataupun menyebabkan kebanyakan umat manusia ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat dia cukup bimbang. Seringkali bertanya pada Nabi bagaimana cara nak masuk syurga dan dihindarkan daripada diazab neraka. Itulah soalan yang diulang-ulang ditanya pada Nabi.
Jadi suatu hari mereka tanya, apa yang menjadi kebiasaannya, amalan kebiasaannya yang menjadi kebanyakan orang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dua perkara. Apa dia dua perkara itu? Kata Nabi SAW, yang pertamanya taqwallah wa husnul khulq. Yang pertamanya ialah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya, orang yang baik budi pekertinya, akhlaknya baik, yang terjaga akhlaknya. Inilah yang menjadi punca kebanyakan manusia itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi. Sebab tu puasa antara lainnya nak jadikan kita manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu puasa orang yang bertakwa, tuan-tuan sekalian, dia bukan hanya sekadar menjaga mulutnya daripada makan dan minum ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi dia juga menjaga mulutnya daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Itu orang yang bertakwa. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW, apa pula yang menjadi punca kebanyakan umat manusia ini diheret dan diumbat ke dalam neraka? Nabi SAW jawab juga dua perkara. Apa dia dua perkara? Kata Nabi SAW, Nabi tunjuk kepada mulut. Nabi kata al-famu wal-farju. Mulut dan kemaluanlah yang menjadi kebanyakan punca umat manusia ini diheret dan diumbat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena jaga betul-betul, tuan-tuan sekalian. Hari ini Allahu Akbar, kita duduk di zaman moden, zaman teknologi maklumat, zaman media terbuka, langit terbuka. Tapi inilah zaman yang cukup mudah mengheret kita kepada fitnah, mengheret kita kepada melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman media sosial hari ini, media yang terbuka, semua orang nak komen. Hari ini semua orang nak jadi mufti. Allahu Akbar. Kadang-kadang apa yang dia komen, apa yang dia cakap tu pun dia pun tak tahu, tapi dia nak tumpang juga semangkuk. Tuan-tuan lihat. Allahu Akbar. Dalam sehari dua hari ini diperkatakan tentang bila mufti komen, dia pun tak tahu apa asal usul. Bila mufti orang tanya dalam satu program, apa hukum orang yang rentas balik, langgar rentas negeri, Nabi mufti dia menjawab dengan ilmu yang dia ada. Dia bukan tahu nak kona-kona, tuan-tuan sekalian. Dia kata ikut apa yang hadis Nabi SAW kata. Kalau orang tu berada di suatu tempat yang ditimpa dengan wabak, maka dia dilarang untuk berpindah ke tempat yang lain yang belum ada wabak. Ataupun kalau kita duduk di suatu tempat yang tidak dijangkiti wabak dan kita tahu tempat itu ada wabak, kita dilarang untuk pergi ke tempat itu. Maka dia jawab atas dasar itu, maka haramlah, dilaranglah untuk kita merentas negeri. Apatah lagi kalau kita menggunakan dokumen-dokumen yang palsu, menipu semata-mata untuk dapat kebenaran untuk rentas negeri. Oh, media pun tulis mufti memfatwa haram rentas negeri. Oh, dia pun tumpang semangkuk. Apalah mufti bangang punya mufti, bodoh punya mufti. Hari ini tuan-tuan, Allah tak sanggup kita nak baca. Sebab tu kata Nabi SAW, aqabal kalam, orang yang baik tutur bicara dia. Kena jaga betul-betul, tuan-tuan. Hari ini cukup mudah. Dulu nak mengatakan orang nak kena pandai bersembang, nak kena pandai bercakap. Hari ini tak pandai bercakap pun dia pandai kata ke orang.
Kan? Dia tulis je. Tak perlu tulis hari ni, tekan je. Dan dia buat siap dah simbol-simbol. Simbol benci, simbol suka, simbol menangis, simbol senyum. Allahu Akbar. Cukup mudah nak mengheret kita ke alam dunia yang penuh dengan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, juga Allah sediakan bilik ini untuk liman wa at'amat ta'am, orang yang suka bagi orang makan. Berkongsi rezeki yang dia ada dengan orang yang lain. Ini suatu amalan yang cukup baik. Dan memang amalan ini pun tuan-tuan sekalian menjadi suatu amalan yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Melayu kita, suka buat kenduri. Inilah kongsi makan, buat kenduri, kan? Bagi orang makan, belanja orang makan. Lebih lagi di bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Di bulan Ramadan, bagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi orang berbuka puasa, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, nak berbuka puasa, maka dia dapat pahala seperti orang tu berpuasa. Macam 2 kali puasa lah. Maka rebutlah tuan-tuan sekalian, tanpa kurang sedikit pun pahala orang berpuasa itu. Ambil peluang itu. Sebab itu suatu amalan yang Allah perintahkan untuk melengkapkan ibadat puasa kita di bulan Ramadan ini ialah zakat fitrah. Zakat fitrah itu ialah suatu simbolik bagaimana nak melahirkan rasa untuk kita kongsi rezeki yang kita ada, untuk menyumbang dan menghulurkan kepada orang yang memerlukan makanan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, dan saya kira tuan-tuan masih ingat yang dah geng-geng K-pop ni lah, geng-geng pencet ni kan, geng orang pencet, kumpulan orang pencet K-pop. Zaman dulu-dulu kan, kita bagi zakat fitrah, mak ayah kita bagi zakat fitrah, bagi dalam bentuk makanan beras. Dan memang dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian, mengeluarkan zakat fitrah itu mesti dalam bentuk makanan asasi. Kalau kita makan nasi, mesti kena keluar beras. Orang Arab kalau dia makan kurma, keluar kurma. Orang Barat kalau dia makan gandum, keluar gandum. Sebagai tanda simbolik kita nak kongsi makan yang kita makan itu pada orang yang tak cukup makan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah kita keluarkan zakat fitrah kita selain daripada makanan asasi. Sebab itu zaman dulu-dulu, tuan-tuan, saya masih ingat waktu kecil-kecil, bila dah hujung-hujung puasa ni, mak ayah suruh pergi pinjam gantang lah rumah jiran, nak sukat beras. Kan, seorang anak, berapa orang anak, 5 orang, 6 orang buat 5 bekas, satu bekas, satu gantang. Dah bagi tahu dah ni hantar rumah Pak Long yang susah sikit, hantar rumah guru Quran, ni hantar rumah tu imam. Dulu pun masjid-masjid pun kampung, bulan puasa penuh, bertimbun-timbun beras. Maknanya kita nampak bila kita keluar zakat fitrah itu kita keluar makanan, kita nak kongsikan makanan kita pada orang yang susah. Tapi hari ini dah tak ada, semua nak mudah, koyak dah tunggu dah kaunter kat luar. Sebelum tu sebelum nak koyak tu dia upgrade lagi. Orang dia tak bawa beras lah, tapi dia beli beras pada orang nak bagi fitrah. Sebelum dia bagi fitrah, saya nak beli beras dulu lah. Ambil beras bagi. Tapi hari ini oleh kerana nak memudahkan pihak kuasa agama bertaklid dengan mazhab Hanafi, maknanya kita keluar hari ini maknanya bukan mengikut mazhab Syafi'i. Kita kena ingat, mengikut taklid dengan mazhab Hanafi, menggunakan nilai harga beras yang kita makan. Sebab tu hari ini zakat Selangor dia buat 3 kategori kan. Kalau tuan-tuan makan, duk biasa makan beras beras basmati, janganlah keluar zakat fitrah, ambil yang paling murah kali, beras ancok yang RM7 sekilo, RM7 segantang kan. Keluarlah dengan standard beras yang kita makan. Basmati berapa kan, dia ada apa, RM7, RM14,
RM21. Saya makan campur Ustaz, beras basmati sikit, beras biasa sikit, ambil tengah-tengah RM14 kan? Maknanya ikut sesuai dengan makanan. Maknanya untuk menunjukkan kita kongsi makan. Dan itulah pelengkap kepada ibadat puasa yang kita lakukan. Tidak sempurna ibadat puasa yang kita lakukan kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah sebagai simboliknya. Sebab tu Nabi SAW kata wa at'amat ta'am, memberi orang makan. Cuma bagi orang makan itu tuan-tuan yang lebih afdalnya, kita bagi makan orang yang betul-betul memerlukan makanan. Dan kadang bila kita bagi makan dalam masyarakat kita memang suka buat kenduri kan? Tapi kadang-kadang kita panggil orang makan kenduri itu, dia pun tak berapa nak makan. Sebab kita ni duduk di dalam keadaan negara yang mewah. Bukan tak ada benda nak makan, tapi tak tahu pun benda nak makan. Allah. Kadang-kadang apa statistik yang digambarkan ataupun yang dicatatkan, kadang-kadang kita tengok cukup risau tuan-tuan, makanan yang dibuang. Bagaimana Jabatan pengurusan sistem pepejal mencatatkan, dia kata satu hari tak kurang daripada 15,000 tan sisa makanan yang dibuang. Bukan 15,000 kilo, 15,000 tan. Satu tan 1,000 kilo. Dan daripada 15,000 tan tu tuan-tuan sekalian, 3,000 tan makanan yang masih elok yang boleh dimakan dibuang. Bahkan paling banyak pelaku pembaziran ialah di bulan Ramadan. Bagaimana statistik itu mencatatkan, dia kata setiap bazar Ramadan yang saiz ada 200 hingga 300 gerai akan buang sekitar 200 hingga 300 kilo makanan setiap hari. Itu belum kira hak buffet kat hotel lagi. Allah Akbar. Bayangkan 3,000 tan tu banyak mana tuan-tuan kan? Kalau orang main lumbuk dalam surau ni penuh. Tak cukup surau ni. Jadi sebab tu lebih afdalnya kita bagi makan itu pada orang yang betul-betul memerlukan. Pelarian-pelarian, orang yang susah, pada mereka nilai sebiji beras, sebiji nasi cukup berharga. Kita kadang-kadang sebiji itu dah tak pandang lah. Jadi itu maksudnya kita kongsi rezeki kita. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis ini, wa adama siyam, orang yang suka berpuasa. Ini kita berada di bulan Ramadan. Dan puasa yang dituntut kepada kita bukan hanya sekadar kita puasa di bulan Ramadan ini saja. Bulan Ramadan memanglah puasa yang dah menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi selepas daripada bulan Ramadan nanti kita teruskan. Paling kurang kata Nabi SAW menjadi amalan kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Paling kurang dah sebulan kita puasa tak ada masalah. Nanti teruskan lagi bulan Syawal nanti dengan 6 hari, patutnya tak ada masalah. Kita ada masalah lah kan, tahun ni dah tak ada raya, memang boleh puasa terus lah. Dulu memanglah asyik duk cari hari tak jumpa lah. Open house sini, rumah terbuka sana lah, jamuan raya sini. Tahun ni memang mudah lah. Tahun lepas pun raya kedua terus start lah. Habis. Satu hikmah jugalah bila berlaku PKP ni kan. Tidak, cukup susah. Akhirnya tak sempat habis. Tengok-tengok ada baki lagi 4 hari Syawal, tapi tak mula puasa lagi. Nak puasa 6 apa, puasa 4 lah jadi. Jadi maknanya jadi amalan. Paling kurang tiap bulan kita puasa 3 hari. Isnin, Khamis ataupun puasa hari putih. Jadi itu yang disebut oleh Nabi SAW, wa ada masriyah. Dan yang keempat, tuan-tuan kata Nabi SAW, wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam, iaitu orang yang solat sunat semata-mata kerana Allah di waktu malam dalam keadaan orang lain nyenyak tidur. Menjadi amalan dia solat malam.
Dan ini antara sunnah yang jarang-jarang ditinggal oleh Nabi SAW. Kita jarang-jarang buat, kan? Nabi jarang-jarang tinggal. Sebab tu kata Nabi SAW, orang yang menjadi amalan solat malam, tiba-tiba dia tak terbangun, tak terjaga untuk solat malam, dia boleh qadha di siang hari. Kita nak qadha apa? Jarang-jarang bangun. Bulan Ramadan. Sebab tu solat malam ni tuan-tuan sekalian, kata para ulama, apa-apa solat yang kita lakukan selepas daripada solat Isya hinggalah sebelum masuknya waktu subuh, itulah yang dikatakan solat malam. Dan solat tahajud barulah disyaratkan kita tidur terlebih dahulu. Sebab tahajud tu maksudnya kita berusaha bersungguh-sungguh bangun daripada tidur itu. Dan solat tahajud itu sebahagian daripada solat malam. Bukan makna solat tahajud itu saja solat malam, tak. Kalau kita rasa kita tidak ada kekuatan untuk bangun selepas kita tidur, Ustaz, saya memang kalau tidur harus dah Ustaz. Jenis tidur lena tu memang tidur lena kan. Memang payah nak bangun. Ada juga orang macam tu. Sebab tu kata Sayyidina Umar, solat malam ini mengikut kemampuan seseorang itu. Kalau dia sukar nak bangun selepas dia tidur, dia boleh solat sebelum tidur. Sebab tu kata Nabi SAW, barang siapa yang solat sunat 4 rakaat selepas dia solat Isya, maka Allah tuliskan pahala baginya seolah dia macam solat sepanjang malam, paling kurang. Tapi kan yang lebih afdalnya kita bangun pada waktu 2/3 malam. Kenapa? Waktu ini ialah waktu yang sungguh terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita dilatih bulan Ramadan untuk bangun sahur ini. Sebab tu amat rugi kalau kita hanya bangun semata-mata kerana makan sahaja. Ialah makan itu pun ada keberkatan, tapi ada benda yang lebih utama lagi untuk kita lakukan pada waktu itu. Paling kurang kita solat 2 rakaat. Lepas tu kita tutup dengan witir. Witir saya dah buat dah Ustaz dengan imam lepas solat tarawih. Tak apa, kalau dah buat tak perlu buat lagi dah lepas ni. Kalau nak buat juga pun boleh, tak ada masalah. Sebelum kita nak mula solat sunat tahajud tu, kita genapkan balik solat witir kita. Lepas tu teruskan dengan solat tahajud, apa-apa solat yang kita nak lakukan, solat taubat dan sebagainya, dia tutup mula dengan solat witir. Tapi kalau tak nak buat solat witir pun dah memadai solat witir yang kita lakukan bersama dengan imam lepas solat tarawih. Sebab kata Nabi SAW, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu cuma kadang-kadang kita nak solat malam, solat tahajud, nak qiyamul lail, nak tunggu surau buat dulu baru kita nak buat. Sebenarnya afdalnya solat tahajud ini, qiyamul lail ni kita buat secara individu, secara berseorangan. Bahkan lebih afdal kita buat di rumah. Melainkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan 10 yang terakhir itu untuk kita nak mengambil sunnah Nabi beriktikaf. Itu je. Dengan kita banyak duduk di masjid, duduk di surau ini, dengan kita niat iktikaf, itu juga menjadi suatu amalan. Nabi bila masuk 10 yang terakhir, Nabi banyak habiskan masa dia beriktikaf di dalam masjid. Hatta isteri-isteri Nabi SAW. Tapi kalau di waktu-waktu yang lain untuk solat sunat, lebih afdal kita buat di rumah. Saya kalau di rumah pakai tak buat dah Ustaz, itu masalahnya. Nak kena tunggu ada majlis, ada program dianjur. Baguslah program tu untuk nak mengimarahkan, tapi afdalnya, lebih afdal kita buat di rumah solat sunat, itu yang lebih dituntut. Kita biasakan solat malam. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madajid yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni mereka yang merenggangkan papan-papan punggung mereka daripada tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Mereka tinggal tempat tidur mereka. Untuk apa? Yad'una rabbahum, mohon bermunajat pada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ta'ala, khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa ketakutan dan pengharapan, dan wa tama'an, dengan tamak, dengan bersungguh-sungguh nak mengharapkan pahala dan keredaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu 2/3 malam itu ialah waktu yang sungguh terbaik. Bagaimana kata Nabi SAW, inilah waktu yang Allah turun ke langit dunia. Bagaimana disebutlah hadis qudsi, kata Nabi SAW, yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Kata Nabi SAW, turunnya Rabb, maknanya Tuhan kita, Allah ini, ke langit dunia ketika mana berbakinya 2/3, ketika mana berbakinya 1/3 malam yang terakhir, maknanya selepas 2/3 malam. Allah turun tu maksudnya bukan Allah turun secara jasadnya. Maksud turun di sini pada waktu itu banyaknya keberkatan Allah turun, kemuliaan Allah turun. Maka sebab itu Allah berfirman, yaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Pada waktu ini barang siapa yang mendoakan, setiap doa yang mereka doakan itu aku akan mustajabkan doa mereka. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, dan barang siapa yang minta apa jua hajat mereka, aku akan perkenankan hajat mereka. Dan kata Allah lagi, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan barang siapa yang memohon keampunan yang sungguh-sungguh padaku pada waktu ini, aku akan ampunkan dosa-dosa mereka. Inilah waktu yang cukup terbaik. Jadi inilah tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, 4 amalan yang bila mana kita lakukan 4 amalan ini, maka layaklah untuk dimasukkan dalam bilik yang sungguh istimewa yang Allah sediakan dalam syurga nanti. Maka marilah tuan-tuan sekalian, kita berada di 10 yang terakhir ini. Moga-moga amalan ini menjadi amalan yang dapat kita jadikan sebagai pecutan kita di 10 yang terakhir Ramadan ini. Berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibebaskan, dikeluarkan daripada diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Bukan hanya sekadar cita-cita untuk masuk syurga. Ya, orang Islam semua masuk syurga, tetapi kita nak jadi orang yang bertakwa, yang dijamin syurga dan diharamkan dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu tuan-tuan sekalian yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah sama-sama kita doa pada Allah agar Allah bagi kekuatan pada kita untuk terus kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.